Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1 Ikhlas dan 1 Ihsan? Maklimah harap semua anak-anak dapat bersama-sama untuk kita belajar hari ini pelajaran sirah. Hari ini Maklimah nak terangkan tajuk terakhir yang Maklimah tak sempat nak terangkan pada anak-anak. Jadi hari ini Maklimah akan terangkan tajuk yang terakhir iaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Maklimah harap anak-anak semua bersedia. Kalau ada buku teks, boleh buka buku teks tajuk yang terakhir iaitu kisah Nabi Adam. Okey, Maklimah punya slide ni Maklimah tak tulis dalam Jawi, Maklimah tulis dalam dalam bahasa Malaysia. Sebabnya nak bagi anak-anak faham cerita dia. Nanti latihan kita cuba buat sama-sama. Baiklah, Maklimah mulakan. Tajuk yang pertama, manusia pertama dicipta Allah. Okey, Nabi Adam adalah manusia pertama yang dijadikan Allah. Nabi Adam ni dicipta daripada tanah liat kering. Anak-anak kena ingat ya, Nabi Adam ni manusia pertama Allah cipta dan dia dicipta daripada tanah liat kering. Dan Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam setelah dibentukkan tanah tu seperti manusia. Allah telah tiupkan ruh ke dalam tanah tadi, meniupkan ruh kepada Nabi Adam supaya dia jadi manusia, kan, daripada tanah tadi. Okay, firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering yang berasal daripada tanah lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam surah Al-Hajj ayat 26. Kisah penciptaan Nabi Adam Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Ini bukan rekaan manusia, tapi ini telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baiklah, yang keempat, berdasarkan firman Allah di atas, terciptalah Nabi Adam. Kalau orang kata betul ke Nabi Adam cipta daripada tanah, kan? Kenapa tak sama dengan kita? Memang Allah dah cerita dalam Al-Quran. Bila ada cerita dalam Al-Quran, kita tak boleh nak kata benda tu tak betul. Okey, seterusnya, seorang manusia yang sempurna. Nabi Adam ini adalah manusia yang sangat sempurna. Okey, Allah memerintahkan malaikat sujud kepadanya. Okey, setelah Nabi Adam dicipta, Allah minta malaikat, kan? Allah minta semua makhluk yang Allah cipta ni sebelum sebelum Nabi Adam cipta, yang ada dah sebelum tu macam malaikat, iblis semua, dia nak sujud kepada ciptaan dia tadi, pada Nabi Adam. Dan malaikat sujud. Walaupun malaikat ni taraf dia tinggi, kan, pada manusia, dia sujud pada Nabi Adam. Namun iblis ingkar terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis dia tak nak. Ada sebab kenapa iblis tak nak. Nanti Maklimah cerita lepas ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu fakta tentang iblis. Ni semua Maklimah ambil dalam buku teks, cuma Maklimah ubah kepada bahasa Melayu. Fakta tentang iblis yang pertama. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Kerana merasakan dirinya lebih mulia. Nabi Adam dicipta daripada tanah, kan? Tanah yang tempat dipijak-pijak. Masa tu belum ada lagi bumi, kan? Dia rasa macam Nabi Adam ni bukanlah ciptaan yang tak semulia dia. Jadi dia tak nak sujud. Kemudian Allah melaknat iblis. Sebab dia tak nak sujud kepada ciptaan Allah tadi. Dia boleh nak ingkar apa yang Allah suruh, kan? Sedangkan Allah tu Tuhan kita. Jadi dia tak nak ikut. Akhirnya Allah melaknat iblis. Apa terjadi selepas itu? Allah memerintahkan iblis keluar dari syurga. Bila dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, Allah telah memerintahkan iblis keluar dari syurga. Iblis berasa sangat marah dan berjanji akan menyesatkan keturunan Nabi Adam sehingga hari kiamat. Sebab tu anak-anak kena tahu, iblis ni peranan besar untuk merosakkan kita agar sesat dan nak bawa kita bersama-sama dengan dia ke dalam neraka. Okey, setelah mencipta Nabi Adam, Allah telah mencipta Hawa. Lepas iblis dah Allah suruh turun ke Allah keluarkan daripada syurga. Maksudnya iblis tak boleh duduk dalam syurga lah.
maka Allah telah mencipta Adam ni Hawa, peneman dia, sebab dia seorang-seorang kan. Kemudian Hawa adalah manusia kedua dicipta oleh Allah sebagai isteri Nabi Adam. Okay, manusia pertama Allah cipta adalah Nabi Adam. Manusia kedua Allah cipta adalah Hawa yang Allah ciptakan untuk menjadi isteri kepada Nabi Adam. Okey, kita pergi poin yang ketiga, tipu daya iblis. Bila dia dah dikeluarkan dari syurga, iblis sangat tak puas hati. Jadi dia nak kalau boleh Nabi Adam ni pun sama macam dia, kena keluar daripada syurga. Okey, kita tengok cerita yang pertama. Nabi Adam dan Hawa tinggal di dalam syurga. Mereka hidup bahagia. Mereka boleh lakukan apa sahaja di dalam syurga kecuali menghampiri sepohon pokok yang dinamakan pokok kuldi. Allah bagi tahu dia buatlah apa kat dalam syurga, tapi satu benda dia tak boleh buat, jangan menghampiri pokok kuldi. Itu sahaja perintah Allah kepada Nabi Adam dengan Hawa sepanjang dia duduk dalam syurga. Okey, seterusnya apa terjadi? Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati pokok tersebut. Iblis merasa iri hati melihat Nabi Adam dan Hawa hidup gembira dalam syurga. Kalau dulu memang dia duduk dalam syurga, dia rasa gembira. Bila dia dah keluar daripada syurga, dia rasa iri hati melihat Nabi Adam kan dengan Hawa duduk dalam keadaan gembira. Iblis mahu menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya Iblis telah memujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pokok kuldi. Kisah dia pujuk Nabi Adam dan Hawa ni sebenarnya panjang. Mak Limah tak boleh nak cerita kat sini kan. Kalau anak-anak ada kesempatan boleh baca buku yang khusus tentang Nabi Adam. Ada panjang sangat cerita dia sampai cara pertama tak boleh, cara kedua tak berjaya. Banyak cara yang Iblis buat sampailah Nabi Adam dan Siti Hawa ni dia boleh makan buah tersebut. Okey, akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah setelah dihasut oleh iblis tadi. Okey, firman Allah yang bermaksud, tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan buahnya? Dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata? Ini ayat yang Allah bagi tahu kepada Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ayat 22. Okay, Allah beritahu dalam Al-Quran dah. Kalau kita nak tengok kisah Nabi Adam ni, ada dah ayat dalam Al-Quran, dia dah tegur dah Nabi Adam jangan dekat pokok tersebut. Dan yang kedua dia bagi tahu syaitan ini adalah musuhmu yang nyata setelah dia tak ikut perintah Allah tadi kan. Okey, seterusnya Nabi Adam sangat menyesal atas perbuatan dia tadi, yang mana dia telah langgar apa yang Allah dah bagi tahu pada dia. Akhirnya Nabi Adam bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Dan Allah mengampunkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun disebabkan kesalahan itu macam satu kesalahan yang tak pernah mereka buat, jadi apa yang Allah perintahkan kepada mereka, Allah telah menurunkan mereka ke bumi. Ni kisah dia. Kalau anak-anak pernah baca, mungkin ada ilmu lah pasal kisah Nabi Adam ni. Itulah sejarah macam mana Nabi Adam telah diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Sebelum tu ada lagi kisah dia sikit lagi. Okay, apa terjadi selepas itu? Nabi Adam telah diturunkan ke bumi bersama dengan Hawa, isteri dia. Nabi Adam telah menjadi Nabi yang pertama. Bila dia turun ke bumi, Allah telah lantik dia jadi Nabi yang pertama. Mungkin semua ni adalah ada hikmah di sebalik kisah Nabi Adam ini. Bukanlah bila Allah turunkan dia kat bumi tu, Allah biarkan dia. Ada sesuatu yang Allah lakukan yang terbaik untuk Nabi Adam. Iaitu yang kita nampak kan, Allah telah lantik Nabi Adam menjadi Nabi yang pertama. Kemudian masa dia turun tadi, masa Allah turunkan Nabi Adam dengan Hawa, mereka sebenarnya terpisah. Mereka bukan turun sekali. Allah turunkan Nabi Adam tempat lain, Allah turunkan Siti Hawa dekat tempat lain. Okey.
Kemudian dalam dalam Allah letakkan dia di tempat yang berbeza, akhirnya dengan izin Allah mereka telah bertemu kembali di satu kawasan yang bernama Jabal Rahmah. Dan yang terakhir, keturunan Nabi Adam dan Hawa berkembang hinggalah ke hari ini, sampailah hingga ke zaman kita sekarang ni. Kita ni adalah keturunan Nabi Adam. Okey, alhamdulillah kita dah habis cerita pasal Nabi Adam. Maknanya harap anak-anak semua faham, dan lebih baik, lebih terbaik lagi lah pada anak-anak kalau anak-anak boleh baca buku khusus tentang Nabi Adam. Mungkin dalam tajuk yang kita belajar dekat sekolah dia tak ada penguraian yang secara panjang kan. Kalau anak-anak boleh baca buku khas yang kisah Nabi Adam tu lagi menarik. Kadang-kadang cerita ni membuatkan kita rasa, ya Allah, hebatnya Allah cipta kita ni kan. Okey, Mak Nimah rasa kita pergi ke agenda seterusnya. Mari kita selesaikan latihan dalam buku aktiviti muka surat 51 dan 55. Kalau anak-anak ada buku aktiviti boleh buka sekarang dan kita cuba selesaikan sama-sama ya. Okey. Kalau bagusnya anak-anak buat dulu kan, bila dah siap kita boleh semak jawapan. Tapi kalau rasa susah kan, sebab dalam Jawi Maklimah ni darjah 1, kesian sangat sebab kadang-kadang ayat dalam Jawi dia tak nak baca kan. Ada yang baca sikit-sikit, ada yang langsung tak boleh nak baca. Jadi Maklimah bantulah kita semak sama-sama jawapan. Okey, kalau yang ni Maklimah tak boleh nak buat kan, tak ada kaedah nak buat jalan yang ni lah untuk yang lain-lain ni. Okey, jadi anak-anak boleh cari sendiri. Maklimah tunjuk macam ni kan. Bolehkah kawan membantu Amin pergi ke masjid tanpa bertemu dengan si iblis yang jahat? Kalau tengok kat sini nampak ni kan iblis ni. Ni iblis kan yang jahat. Jadi kita kena pergi laluan tadi, kita nak pergi masjid, kita nak lalu, kat mana yang kita tak boleh bertemu dengan iblis? Okey, kalau kita lalu sini, tengok Maklimah punya jalan ni kan. Ni jalan yang paling mudah lah ni. Jalan, kalau kita pergi sini, jalan mati, putus jalan ni. Tak boleh kan, kita pun lalu sini. Lalu sini, alhamdulillah kita jumpa orang baca doa kan. Ini bagus. Tapi kita nak straight ke sini tak boleh. Sebab syaitan tengah menghasut dua orang makcik ni. Makcik bawang lah ni kan. Tengah sembang-sembang. So kita tak boleh lalu sini. So kita masuk dekat sini. Straight lagi. Straight. Kita corner kat sini. Corner kat sini. Tengok. Alamak, tak boleh lalu sini. Jumpa dengan syaitan. Tak boleh lalu sini. Jumpa dengan syaitan tengah hasut juga. So kita lalu sini. Nampak tak ni Maklimah pusing kan? Pusing, jangan masuk sini, nanti jumpa syaitan. Kita lalu straight je, straight masuk kat sini. Anak-anak ni mesti pandai bab-bab ni kan. Straight. Okey, alhamdulillah kita dah dapat atasi syaitan yang datang dekat nak hasut kita. Akhirnya kita berjaya pergi masjid. Macam tu dah kita kan anak-anak. Bila nak pergi masjid tu banyak dugaan kan. Bila ayah ajak pergi masjid, alah nak tengok cerita kat TV lah. Itulah dugaan ni pada makhluk-makhluk yang bernama iblis ni. Jadi bila kita nak pergi masjid, kita kena hapuskan hasutan-hasutan syaitan. InsyaAllah kita boleh beribadah dengan tenang. Okey, seterusnya kita nak jauhikan perkataan ini. Maklimah boleh buat. Kalau anak-anak nak semak, ruh, ra, waw, ha, ruh. Kemudian hawa, ha, waw, alif, hamzah. Kemudian tanah, liat, ta, alif, nun, ha. Ha ni adalah ha bulat. Kemudian liat, lam, ya, alif, ta, tanah liat. Kemudian iblis. Ni Maklimah ada kesilapan kat sini. Boleh tak anak-anak betulkan ni bukan huruf ya, huruf ba. Alif, ba, ib. Kemudian barulah lam, ya, sin, iblis. Seterusnya perkataan sujud, sin, jin, waw, dal, sujud. Kemudian Adam, adik, dal, min, Adam. Kemudian kita sambung mulia, min, waw, lam, ya, alif, mulia. Alhamdulillah latihan kita selesai.
Okey, Maklimah baca. Jawapan ada kat bawah kan? Maklimah tak ambil jawapan kat bawah ni. Maklimah dah letak siap-siap. Nabi Adam dijadikan oleh Allah daripada tanah liat. Baginda merupakan Nabi pertama yang diciptakan Allah. Selepas membentuk Nabi Adam, Allah telah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam. Maka terciptalah seorang manusia yang pertama. Semua makhluk telah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun, siapa yang tak nak sujud? Iblis enggan kerana menganggap dirinya lebih mulia. Alhamdulillah. Selesai latihan kita. Okey, yang ini Mukadimah apa tak perasan, ingat ke dia suruh salin ayat. Okey, susun dan salin semula peristiwa penciptaan Nabi Adam. Okey, Mukadimah tak buatlah jawapan kat sini. Kita bincang sama-sama ya. Kita tengok manakah yang pertama. Yang pertama mestilah Allah menciptakan Nabi Adam. Ni Mukadimah tunjuk ni. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam daripada tanah liat yang kering. Anak-anak boleh letak nombor 1 kat sini. Letak nombor 1. Kemudian setelah Allah ciptakan Nabi Adam dah jadi bentuk macam manusia, Allah buat apa? Allah telah meniup ruh kepada jasad Nabi Adam. Di sini nombor 2. Letak sini nombor 2. Allah meniup ruh kepada jasad Nabi Adam. Kemudian yang ketiga, semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ni sini nombor 3. Semua manusia, semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan yang keempat, yang terakhir ni 4 ni. Situ dia 4. Iblis engkar kerana merasakan dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Okey, anak-anak dah tulis ya. Mukadimah ulang balik. Dekat sini nombor 1, sini nombor 2, sini nombor 3 dan bawah sekali nombor 4. Lepas tu nak kena buat apa? Salin dekat bawah ni ikut nombor yang betul. Nombor 1 dulu salin. Apa tadi? Allah mencipta Nabi Adam daripada tanah liat yang kering. Letak sini salin sampai habis. Okey anak-anak, boleh ya? InsyaAllah kerja sekolah masa kita berada di rumah. Okey. Seterusnya, nyatakan 3 sikap yang perlu dielakkan sebagai seorang pelajar di sekolah. Ini jawapan Mukadimah. Kalau ada jawapan lain, lagi bagus ya. Okey. Berdasarkan cerita Nabi Adam tadi, sebagai pelajar Islam, dekat sekolah kita jangan jadi pelajar yang sombong. Ya. Kemudian bangga diri. Macam Iblis tadi kan, kenapa dia tak nak sujud kepada Nabi Adam? Sebab dia rasa diri mulia. Kita jangan jadi pelajar yang bangga diri, dapat markah 100, kita bangga dengan kawan kita kan. Dan tidak patuh dengan arahan guru. Kenapa Mukadimah kaitkan tidak patuh? Sebab tadi Nabi Adam tak patuh, tak ikut apa yang Allah dah suruh kan. Jadi kita ataupun kisah Iblis tadi dia tak patuh pun, dia tak nak ikut, dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Jadi kita perlu mematuhi arahan guru. Okey, soalan yang terakhir, nyatakan 3 perkara disukai Allah dan disukai syaitan. Apa yang Allah suka? Allah suka orang yang taat, ikut apa yang Allah suruh dia buat. Yang kedua, Allah suka orang yang sabar. Sabar kan, walaupun syaitan duk hasut kita kena sabar. Dan Allah suka orang yang tawaduk. Anak-anak tahu tak tawaduk ni? Rasanya macam dah ada tajuk kat mana Mukadimah jumpa perkataan tawaduk ni dekat tahun 1. Tawaduk ni kita merendah diri, kita rasa diri kita ni manusia yang banyak melakukan kesalahan kan. Jadi kita sentiasa merendah diri kita pada dengan Allah. Apa yang syaitan suka? Kalau kita taat, syaitan suka apa? Suka jadi orang yang ingkar. Jangan ikut cakap Allah. Itu syaitan suka. Kemudian yang kedua, apa yang syaitan suka? Orang yang sombong. Jadi orang yang sombong, bangga diri kan. Yang ketiga, jadi orang yang pemarah. Macam mana tadi syaitan tadi dia tak nak terima kan. Apa yang Allah suruh dia sujud tadi dia tak nak terima kan. Dia rasa diri dia baik. Okey, Alhamdulillah. Dah habis pun slide kita. Mukadimah harap anak-anak semua dapatlah segala ilmu yang Mukadimah terangkan. Sebab tajuk ni tajuk yang sangat
memberi bukan saja untuk kita belajar, tapi juga memberi kesan di hati kita tentang sejarah para nabi kita, dan juga memberi iktibar kita dalam kehidupan agar kita sentiasa taat pada perintah Allah. Jadi maknimah rasa setakat ini sahaja kelas kita, dan maknimah ada pesanan lah sedikit pada anak-anak. Kira tajuk Nabi Adam kita dah selesaikan, dan dalam buku tu ada latih tubi, ada latihan ulang kaji. Anak-anak boleh habiskan semua latihan tersebut untuk disiapkan di rumah. Dan kalau dah siap, boleh je bagi mak ayah tolong semak kan betul tak jawapan. Jadi maknimah harap anak-anak ni boleh jadi anak-anak yang terbaik. InsyaAllah anak yang terbaik adalah anak yang berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, maknimah rasa maknimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.